Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian berkaitan dengan Firaq Islamiyah. Untuk kali ini merupakan sambungan bagi bahagian yang pertama di bawah tajuk Al-Khawarij. Dalam perkongsian bahagian pertama, kita telah ketahui siapakah yang dikatakan Khawarij dan juga sedikit ringkas berkaitan dengan perkembangan kumpulan Khawarij. Dan untuk perkongsian kali ini ada 3 perkara asas untuk kita ketahui. Yang pertama ialah berkaitan dengan prinsip pegangan kumpulan Khawarij. Apakah pegangan ataupun pandangan ataupun pendapat Khawarij yang menjadi ciri kepada kumpulan ini berbanding kumpulan-kumpulan yang lain. Kemudian dalam Khawarij juga terdapat puak-puak yang sederhana dan juga puak yang melampau. Jadi kita akan tahu melalui perkongsian kali ini. Seterusnya yang ketiga, kita akan melihat ataupun mengetahui apakah tanggapan orang sezaman dengan Khawarij terhadap Khawarij. Itulah 3 perkara yang kita akan ketahui melalui perkongsian kali ini, insya-Allah. Untuk bahagian yang kedua ini, di bawah tajuk Khawarij, isi yang kelima iaitu berkaitan dengan ahammu mabadi'ihim. Prinsip pegangan Khawarij yang terpenting. Dalam buku kamu ada disebut 5 prinsip pegangan Khawarij. Boleh dirujuk pada muka surat 16 dalam buku teks. Okey, kita lihat satu persatu dalam pegangan mereka ini. Yang pertama ialah Khawarij berpegang bahawa sihhatu khilafati Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fi awwali wilayatihi. Mereka berpendapat bahawa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah sah. Maksudnya mereka terima pemerintahan Abu Bakar dan juga Umar. Dan juga mereka menerima pemerintahan Utsman, Sayyidina Utsman fi awwali wilayatihi, pada awal pemerintahan Sayyidina Utsman sahaja. Mana pada peringkat permulaan mereka menganggap Sayyidina Utsman adalah pemerintah yang sah. Namun begitu, mereka berubah pendapat, mengatakan bahawa wayajibu azluhu, wajib menggugurkan ataupun melucutkan jawatan Sayyidina Utsman daripada khilafah ataupun khalifah ketika bila indama ghayyara tariqata Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa qaddama aqaribahu. Wajib menggugurkan ataupun melucutkan jawatan Sayyidina Utsman ketika mana beliau iaitu Sayyidina Utsman mengubah cara pendekatan yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dalam pemerintahan. Apa yang Sayyidina Utsman buat iaitu qaddama aqaribahu. Sayyidina Utsman telah mendahulukan sanak saudaranya dalam pemerintahan. Oleh demikian, Khawarij beranggapan Sayyidina Utsman tidak lagi mengikut cara Abu Bakar dan juga Umar dalam pemerintahan, menyebabkan mereka berpendirian wajib melucutkan jawatan Sayyidina Utsman. Di sini boleh dikeluarkan soalan. Mungkin soalan dia akan tanya, mengapakah Sayyidina Utsman wajib menggugurkan Sayyidina Utsman? Jawapannya di sini indama ghayyara tariqata Sayyidina Abi Bakrin wa Umar
wa qadima aqaribahu. Wa qaddama aqaribahu. Sayyidina Osman telah mengubah cara Abu Bakar dan Umar dalam pemerintahan, iaitu Sayyidina Osman telah mendahulukan sanak saudaranya. Itu jawapan kalau ada soalan ketika bila wajib menggugurkan Sayyidina Osman pada pandangan Khawarij. Pegangan yang kedua ialah mereka berpegang bahawa sihhatu khilafati Sayyidina Ali ila waqti tahkim. Mereka berpendapat ataupun berpegang pemerintahan Sayyidina Ali sah, diterima sehinggalah waktu perdamaian ataupun tahkim yang berlaku tu. Itu sampai ke tempoh tu mereka menerima sah, beranggapan sah pemerintahan Sayyidina Ali. Namun begitu, selepas mana Sayyidina Ali menerima perdamaian ataupun tahkim, mereka tidak lagi mengakui pemerintahan Sayyidina Ali, bahkan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Kita tengok keterangan di bawah ni. Walamma akhta'a, ketika mana Sayyidina Ali pada pandangan mereka telah bersalah dalam menerima tahkim, mereka apa Khawarij buat? Kaffaruhu ma'al hakamain. Mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali dan juga dua orang wakil yang mewakili Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Semua dia kafirkan, ya. Iaitu Abu Musa al-Ash'ari dan juga Amru al-As. Kedua-dua wakil tersebut pun ataupun kedua-dua hakam tersebut pun termasuk dalam kategori kafir, ya, pada pandangan Khawarij. Begitu juga mereka wata'anu, dan mereka juga mencerca ataupun mengeji semua yang terlibat dalam peperangan ataupun pertelingkahan Jamal, iaitu di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Aisyah. Juga mereka mencerca, ya, kumpulan yang terlibat dalam pertelingkahan tersebut. Itulah pegangan yang kedua. Mungkin soalan yang tanya, bilakah pemerintahan Sayyidina Ali diterima di sisi Khawarij? Tempoh dia itu sampai majlis tahkim sahaja. Lepas tu mereka telah menolak Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, mereka berpegang bahawa al-khilafatu yajibu an takuna bi ikhtiyarin hurrin bainal muslimin. Mereka berpendirian bahawa pemerintahan ni wajib berlaku secara pilihan bebas di kalangan umat Islam, tanpa menentukan siapa yang lebih afdal dan sebagainya, sama ada Quraisy ke, hamba abdi ke. Pada mereka, selama mana dia orang Islam dan dibuat pilihan yang bebas, dia layak menjadi pemerintah. Itu pada pegangan Khawarij. Kemudian yang keempat, Khawarij juga berpendirian bahawa al-amalu bil awamirid-din juz'un minal iman. Amalan ataupun beramal dengan titah perintah agama merupakan satu juzuk daripada iman. Maknanya selain daripada pengakuan dalam hati, keyakinan dalam hati, amalan merupakan juzuk iman. Bertitik tolak dengan pegangan ini, mereka berpendapat kullu man asallah yakunu kafiran. Oleh kerana mereka mengatakan amal merupakan juzuk daripada iman, maka sesiapa yang menderhaka Allah, mana tidak beramal, ya, mengabaikan amalan, yakunu kafiran, menjadi kafir. Pada sisi Khawarij, orang yang tidak beramal ni adalah kafir. Di sini berbeza dengan Ahli Sunnah, ya. Dan juga mereka berpendirian bahawa wazunubu jami'uha kabair. Semua jenis dosa pada sisi Khawarij adalah dosa besar. Kabair, dosa besar.
Seterusnya yang kelima, pegangan Khawarij yang kelima ialah wujub khuruji ala imamil jair. Hukum wajib menentang pemerintah yang zalim, jair, yang zalim. Wajib menentang pemerintah yang zalim. Wala yaquluna bittaqiyah. Mereka tidak berpegang ataupun tidak berpendapat dengan menggunakan taqiyah. Taqiyah ni maksudnya menyembunyikan pendirian. Khawarij ni jenis menyatakan pendirian. Mereka tidak berpegang seperti mana pegangan Syiah yang menggunakan taqiyah dalam tindak tanduk mereka. Khawarij dia jenis menyatakan, menzahirkan. Olehnya demikian mereka menolak konsep taqiyah. Itulah 5 prinsip ataupun mabadi bagi kumpulan Khawarij. Hafal sekurang-kurangnya 3 dan kelima-lima perkara ni perlu diingat. Kerana kadang-kadang soalan dia menjurus secara khusus pada mana-mana prinsip ini. Oleh sebab tu kelima-lima ini perlu diingat dengan baik. Cuma untuk hafalan bagi soalan sebutkan 3 mabadi contohnya. Jadi sekurang-kurangnya 3 pegangan Khawarij ini perlu dihafal. Daripada 5 tu ya. Isi yang keenam dalam pembahasan tajuk Khawarij ini ialah inqisamuhum. Pembahagian Khawarij. Maksudnya dalam Khawarij terdapat puak-puak yang berbeza ya. Yang pertama golongan tu adalah golongan yang sederhana, mu'tadil. Golongan yang sederhana. Yang kedua golongan yang mutaghali, iaitu golongan yang melampau. Maksudnya kalau ada soalan tanya, sebutkan pembahagian yang terdapat dalam Khawarij. Jawapan dia kumpulan satu kumpulan yang mu'tadil, iaitu sederhana. Ada juga yang terdapat puak ataupun kumpulan yang melampau, mutaghali. Kita pergi satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama mu'tadil. Golongan yang sederhana ini adalah merupakan a'dalut tawaifihim wa aqrabuhum ila millah. Mereka ni adalah kumpulan yang paling sederhana dan yang paling hampir dengan ajaran Islam. Mereka ni dikenali sebagai Ibadiyah. Nanti kita akan membincangkan secara khusus tajuk Ibadiyah. Jadi kita kena dalam perkongsian kali ini kita dah tahu bahawa Ibadiyah ini merupakan kumpulan ataupun puak yang ada dalam Khawarij. Puak yang sederhana yang terdapat dalam Khawarij dikenali sebagai Ibadiyah. Oleh yang demikian walihaza kutiba laha al-baqa'u ilal yaum. Oleh yang demikian mereka kekal sehingga ke hari ini. Mana kumpulan Ibadiyah ni wujud sehinggalah waktu sekarang ni. Sekarang ni. Mereka tak lenyap ada. Itulah yang dinamakan Ibadiyah ni. Kumpulan kumpulan Khawarij juga dianggap sebagai ataupun dikenali, ini tanggapan orang terhadap Khawarij. Annahum ubadun zihadun. Mereka merupakan kumpulan yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zuhud. Mereka ni begitu zuhud, iaitu hati mereka tidak terikat dengan keduniaan. Apalagi ciri yang ada pada Khawarij, golongan yang masuk dalam kumpulan Khawarij ni, mereka ni yasumunan nahar wa yaqumunan lail. Mereka ni berpuasa pada waktu siang dan menunaikan ataupun menghidupkan waktu malam mereka. Begitu juga mereka sentiasa wa yaqra'unal Quran, sentiasa membaca Al-Quran. Inilah ciri yang ada dalam golongan Khawarij ini.
Mereka begitu kuat beribadah. Begitu juga mereka zahid ataupun zuhud, yang mana mereka sentiasa berpuasa pada waktu siang dan juga melaksanakan ibadah pada waktu malam, membaca Al-Quran. Itu golongan Khawarij yang muqtadil. Begitu juga kata-kata Sayyidina Umar. Kata-kata Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dalam Islam. Umar bin Aziz ni kata kepada Khawarij, inni qad alimtu annakum lam takhruju makhrajakum hadha. Aku tahu, dia kata, bahwasanya kamu sekalian, iaitu Khawarij ni, tidak melakukan kelakuan yang kamu lakukan sekarang ni, iaitu menentang Sayyidina Ali, pegangan mereka dan pandangan sinis mereka terhadap para sahabat. Dia kata li talabi dunia, kerana untuk mendapatkan habuan keduniaan. Umar bin Aziz kata, bahwasanya Khawarij, kamu ni wahai golongan Khawarij, tidak melakukan kelakuan seperti mana sekarang ni tujuan untuk mendapatkan keduniaan, au mata' ataupun kebendaan. Walakinnakum aradtumul akhirata, tetapi aku tahu kamu semua ni nakkan akhirat. Tetapi fa akhta'tum sabilaha, tetapi kamu telah melakukan kesilapan dalam perjalanan ke akhirat tersebut. Inilah tanggapan ataupun kata-kata Umar bin Aziz terhadap Khawarij. Khawarij secara zahirnya mereka ni begitu baik, kerana mereka dalam tindak tanduk mereka langsung tidak menuntut keduniaan ataupun kebendaan, tetapi cara pendekatan mereka dalam mendapatkan akhirat itu salah. Itu kata Umar bin Aziz. Kemudian kita pergi pada golongan yang melampau pula. Golongan melampau ni inharafu anil jadah. Mereka ni telah pun menyeleweng daripada kebenaran. Jadah ni makna al-haq, kebenaran. Wa kharaju bimabadi'ihim anil millatil Islam. Dengan pegangan yang mereka ada, sebenarnya mereka telah keluar daripada ajaran Islam. Sebab mereka ni golongan yang pelampau. Pelampau, sehingga kan ada prinsip-prinsip pegangan mereka itu memang bersalahan jauh daripada ajaran Islam. Apa contoh kumpulan yang berada dalam kategori melampau ini ataupun pelampau Khawarij ini, iaitu Yazidiyah. Ini kena ingat untuk peperiksaan Yazidiyah. Apa di antara pendapat mereka ialah qalu bi bi'satir rasulin minal ajami bi kitabin nasikhin lil Quran. Mereka berpendapat adanya ataupun wujudnya rasul di kalangan orang yang bukan Arab, yang juga diturunkan kepada mereka kitab yang memansuhkan Al-Quran. Ini pendapat Yazidiyah. Jadi kita tengok pendapat ni pun kita tahu ini golongan yang melampau, yang mengatakan bahawa wujudnya rasul dari kalangan orang ajam, iaitu orang yang bukan Arab, berserta dengan kitab yang memansuhkan Al-Quran. Kumpulan yang ada di bawah kategori melampau ini, mutaghalli ini, ialah golongan Maimuniyah. Jadi Maimuniyah ni apa pendapat mereka? Allazina abahun nikaha banatil aulad. Mereka mengharuskan berkahwin dengan anak perempuan anak-anak. Maksudnya cucu lah. Mengharuskan perkahwinan dengan anak perempuan bagi anak-anak lelaki. Mana cucu perempuan harus berkahwin dengan mereka pada pendapat Maimuniyah. Begitu juga mereka berpendapat harus berkahwin dengan banatil ikhwati wal akhawat.
boleh berkahwin dengan anak saudara perempuan di kalangan saudara lelaki ataupun saudara perempuan. Maksudnya anak saudara perempuan sama ada dari kalangan saudara lelaki ataupun saudara perempuan. Boleh berkahwin dengan anak saudara. Itu pendapat Maimuniyah. Apa lagi pendapat Maimuniyah ni? Wa ankaru anna surata Yusuf minal Quran. Mereka tidak menerima ataupun mengingkari bahawa surah Yusuf adalah sebahagian daripada Al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran itu ada surah Yusuf. Mereka pada pandangan ataupun pegangan Maimuniyah, surah Yusuf bukanlah sebahagian daripada Al-Quran. Ini jadi dalam untuk peperiksaan, kedua-dua nama kumpulan ni kamu kena ingat. Begitu juga pendapat yang dipegang ataupun pendirian yang dipegang oleh kedua-dua kumpulan ini. Itu amat penting untuk peperiksaan. Itulah tadi perkongsian berkaitan dengan Khawarij. Dah tamatlah tajuk Khawarij. InsyaAllah kita akan sambung dengan tajuk-tajuk yang lain dalam perkongsian yang akan datang. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.